Sudah sunnah orang berjuang, mengembala dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Biasanya para pejuang rumah mereka merata-rata, rezekinya tidak menentu. Tidur baringnya tak berwaktu, rezekinya tidak menentu. Tidur baringnya tak berwaktu. Orang lain membuat harta, tapi dia membuangnya. Orang lain kawan terbatas, tapi pejuang kawan merata. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh tidak terbilang. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh tidak terbilang. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Tidak kurang yang sayang padanya, orang lain mati dilupa. Para pejuang tetap dikenang, sejarahnya ditulis orang. Makamnya sentiasa diziarahi, perjuangan tetap diingati. Alami, 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 ilahi, ilahi, ilahi. Tibun nabawi, tibun nabawi. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa. Langit pun terbuka, bintang bertaburan. Indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ni Pak Haji menghirup nafas yang nafas panjang ni. Setelah lebih pada 100 hari lebih Pak Haji berada di kaki gunung di Yan itu. Hari ni berada luar, melihat dunia luar. Alhamdulillah. Jadi hari ni Pak Haji nak cerita pula bagaimana untuk menjawab 7 soalan ya di kaki Gunung Jerai ni, sekaligus dengan Pak Haji untuk pergi tengok kuas ya. Kuas ini ialah apa jenis batu ya, batu yang digunakan dalam tujuan pengobatan ya. Ini ada batu sikit. Ini dia contoh batu lah, contoh batunya. Ini dia. Kita ambil batu kuas seperti mana yang Pak Haji telah sebutkan. Ni tengok ni ni ada batu kuas cantik sekali. Bila dipolishkan dia jadi macam biji goli ya. Tapi ada lagi di dalamnya itu, masya-Allah, ada apa macam jarum-jarum sebagainya. Itulah dia kuas. Jadi apa tujuan kuas ini, batu ni ya, bagi orang yang susah tidur malam. Nanti kita test, cuba tengok. Kita genggam kat situ, kita tidur malam, dia boleh dapat deep sleeping. Atau selalunya orang buat dia sebagai kalau loket di sini, kena dekat sini, tapaknya kena di bahagian badan dan dia boleh menyejukkan badan. Masya Allah ya. Ini sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Jadi kita dalam tentang herba hari ini, Pak Haji teruskan kuliah kita ya. Subhanallah. Mari kita tengok apa dia soalannya. Yang pertama, seorang yang mengantar kepada Pak Haji, iaitu perutnya keras, susah buang BAB. Umurnya 86 tahun, telah menggunakan water booster kita yang telah kita keluarkan dan juga SJ2. Jadi namun begitu masih lagi belum dapat selesaikan masalahnya perut keras ini. Bapa, ibu, tuan, puan sekalian, perut keras ni ada banyak ceritanya. Yang pertama sekali, kalau perut itu macam busung lapar, busung kaya, orang kaya pun busung, orang miskin pun busung juga. Jadi baik, tetapi yang dikatakan busung ini ialah mereka yang mempunyai masalah di liver, masalah hati. Kalau ada masalah hati ni, kembungnya berterusan. Ada pula batu di dalam hempedu juga mempunyai masalah. Apatah lagi kalau ambil susu, jadi tak boleh ambil susu. Jadi kalau begitu, apa yang mesti dibuat? Dia mesti dirawat livernya. Livernya ini sesuatu yang kuning. Dulu Pak Haji dah terangkan. Guna saja temulawak, rebus temulawak tersebut sampai mendidih, masukkan dengan gula merah, gula aren. Lalu kita minum sampai sembuh. Itu adalah ubat untuk kembung perut keras. Kalau kita di Malaysia tidak ada temulawak, ya, apa yang kita nak gunakan? Kalau tak ada temulawak, boleh kita gunakan kunyit saja. Kalau ada temu pauh, itu susah lagi. Kunyit hitam lagi bagus. Tapi kunyit ni, kunyit-kunyitan ini, jenis-jenis umbisi yang duduk di bawah tanah ni, ini sangat baik untuk masalah perut jadi keras, ya, susah buang air besar, dan ini kita gunakan. Jadi kalau kita gunakan water booster tak berkesan. Mungkin kita gunakan satu sudu besar atau satu senduk besar. Tapi kali ini boleh gunakan boleh gunakan satu tutupnya itu. Satu tutup dimasukkan ke dalam minuman, ya, masukkan ke dalam minuman air kosong, aduk dan minum. Bismillah, sehari 3 kali dengan izin Allah, insya-Allah. Jadi kalau kita ambil SJ2 ini bukan fungsinya untuk itu. SJ2 adalah untuk antivirus, ya. Jadi kalau ada masalah hepatitis, virus hepatitis di liver, maka kita gunakan dia daripada SJ2. Kerana SJ2 ini untuk masalah-masalah virus, ya. Masya-Allah, seperti yang telah kita bincangkan. Hepatitis itu adalah virus. Ya, itu digunakan. Masya Allah, ya. Okey, seterusnya ada orang yang menghantar lagi kepada Pak Haji, minum kopi radik jadi mengantuk. Ini satu bab lagi. Orang kalau minum kopi radik tak mau mengantuk pula. Ini sebaliknya pula. Berlaku selepas minum kopi radik jadi mengantuk. Apa sebabnya, ya, dan bagaimana cara mengatasinya?
Kopi radik ni kalau sepatutnya kalau dia minum dia tak mengantuk. Ya, kalau dia minum dia mengantuk, berartinya pertama sekali dalam tubuh badannya itu dehydration. Kurang air. Cuba kita lihat apa yang berlaku. Bila seorang itu dehydration, dia bawa pergi ke hospital, ke rumah sakit, dimasukkan drip air ke dalamnya, apa yang akan berlaku? Dia tidur kan? Ngantuk kan? Begitu juga dengan orang yang kekurangan air dalam tubuh badannya. Ya, di mana bila kekurangan air itu dia minum air menyebabkan dia mengantuk. Bila dia minum air daripada air kopi itu pun dia mengantuk. Mungkin yang pertama berlaku dehydration ini kerana banyak kencing. Kerana herba kopi ini adalah diuretik. Jadi oleh sebab itu maka sama juga kalau kita minum air teh. Air teh. Kalau kita minum air teh ais, kita masuk teh ais. Teh ais pula ni. Teh o ais. Teh o ais. Kalau kita minum air teh o ais, dia akan menyebabkan seseorang itu akan kencing, banyak kencing. Tapi kalau masuk sikit jeruk ataupun limau, insya-Allah dia tidak akan jadi kencing. Jadi masukkan sikit tambahan ke situ daripada vitamin C. Itulah di antaranya supaya dia dapat memegang air yang ada dalam tubuh badan kita. Masya-Allah ya. Baik. Jadi oleh sebab itu bagaimana cara aja supaya kita minum kopi tidak mengantuk. Masuk sikit usupan spirina. Ambil spirina. Ambil spirina 3 pagi, 3 petang, 3 malam sampai dia tak mengantuk lagi. InsyaAllah ini yang kita dah praktik, kita bagi orang mengguna dan telah berjaya. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi itu antaranya ya. Alhamdulillah. Baik, soalan yang seterusnya ialah sering sesak nafas. Sesak nafas ini. Banyak cerita pasal sesak nafas. Yang selalu Pak Haji jumpa ialah orang-orang yang sesak nafas daripada kecil. Dia ada masalah asma. Kemudian sampai dia jadi dewasa sesak nafas. Yang terbaik sekali produk yang baru yang Pak Haji keluarkan untuk sesak nafas ialah menggunakan water booster. Itu untuk sesak nafas. Dan namun begitu kita tengok ya, kalau nak sesak nafas itu boleh juga dihilangkan dengan susu kambing. Ya, campur susu kambing dengan kurma boleh menghilangkan sesak nafas. Dan juga boleh juga kita gunakan kapsul daripada kunyit hitam. Ya, kapsul kunyit hitam yang baru saja, produk yang kita baru keluar, selalu kita berikan untuk masalah sesak nafas. InsyaAllah banyak akan membantu kita apabila kita membuat perawatan nanti. Jenis kunyit-kunyit ini seperti mana yang Pak Haji sebutlah, kunyit sama ada kunyit hitam atau kunyit yang warna kuning ataupun jenis temu ireng, temu kunci, temu pauh, temu mangga, ya, kunyit putih, kesemuanya itu adalah untuk pernafasan. Jadi kalau kita tengok dalam pengobatan sunnah Nabi SAW ada nama Qisti Hindi. Qisti Hindi itu juga menggunakan daripada ubi atau rhizome ini, umbisi ini khususnya untuk pernafasan. Halia boleh guna, betul halia. Ya, selain pada kunyit boleh kita gunakan halia gajah, halia bentong, halia merah boleh kita gunakan, halia bara ya boleh kita gunakan. Banyak, kesemua yang jenis itu boleh kita gunakan. Tapi cara macam mana kita nak gunakan? Kalau halia seperti mana yang Pak Haji tahu, kita parut saja. Ambil yang dah kita parut tu, masuk ke gelas, tuang air panas, tutup, lepas tu minum. Jangan rebus. Kalau kita rebus dia jadi pahit. Nanti nak minum tak boleh. Kalau rebus boleh, buang air pertama. Rebus lagi, buang air kedua, minum air yang ketiga. Dia sudah tidak pahit lagi. Itu dia antaranya. Jadi boleh juga kita minum kopi ni, kita masuk halia, kita masuk jahe, kita potong jahe masuk ke dalam kopi, kita minum, insya-Allah juga boleh. Jadi kalau gitu namanya kopi halia lah pula ya. Tetapi kita asingkan, kita beli kopi merah, kita beli kopi radikku, kopi black radik yang tidak ada halia, kita potong, kita masukkan halia. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi alhamdulillah, soalan yang seterusnya yang Pak Haji terima. Wah, minta maaf sikit sebab Pak Haji terpaksa bercakap kuat sikit lah, agak sikit tegang kerana kawasan ini bising. Yang keduanya kawasan open, dia bukan dalam dewan ya, tetapi menarik lah kita boleh tengok ni, masya-Allah, pohon-pohon yang besar di Gunung Jerai ini.
Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Baik, kemudian seterusnya ialah sis dalam ginjal dan hati. Bagaimana kalau berlaku sis di dalam ginjal? Ada ketumbuhan di dalam ginjal kita. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian pula dalam hati. Allahu Akbar. Kemudian dia jadi lemah, dia jadi jadi sembelit, dan ada lagi kencing manis. Bagaimana cara nak rawat semuanya ini? Jadi seperti mana yang Pak Haji sebut, bahawa sesuatu yang terjadi dalam tubuh badan kita ini, dia ada obatnya, ada kuncinya, ada cluenya. Kalau ketumbuhan apa juga yang bernama sis, yang bernama fibroid, yang bernama kista, yang bernama kanker, yang bernama kanser, kuncinya ialah bajakah. Kuncinya bajakah. Jadi di mana pun tidak ada permasalahan. Jadi di ginjal kah, jadi di hati kah, tidak mempunyai permasalahan. Kalau ada ketumbuhan saja, ingat bajakah. Ingat bajakah. Bajakah ini diambil dalam dua bentuk. Satu dalam bentuk kapsul, iaitu 3 pagi, 3 petang, 3 malam. Satu lagi dalam bentuk ubat rebusan, potong-potong. Potong-potongan itu diambil, direbus. 3 potong bagi pohon yang besar-besar tu. 3 potong kita rebus sampai dia mendidih dan kita minum. Tambah air lagi selagi ada warna, selagi ada rasa. Terus saja kita minum sampai dia hilang dan dia menjadi kecil ketumbuhannya tersebut. Insya-Allah Allah menciptakan sesuatu itu ada obatnya. Kalau yang nama ketumbuhan sama saja karakternya, iaitu kita bagi saja dengan bajakah. Jadi alhamdulillah Pak Haji, sejak kita memberi bajakah ni kepada orang-orang yang datang membuat perawatan di tempat Pak Haji, tidaklah begitu orang kata susah hati sangat ya. Kadang-kadang kita susah hati juga tengok orang sakit ni. Kita merasakan bahawa tangan kita tak sepanjang untuk menolong. Tidak upaya untuk kita menolongnya. Tapi dengan adanya bajakah ni, masya-Allah, keyakinan kita dengan penyembuhan itu jauh lebih besar daripada kita sebelum ini dengan izin Allah. Tetapi kalau kita bagi bajakah tiba-tiba tidak berkesan. Tengok, ada satu lagi yang kita kena bagikan, iaitu kapsul daripada haruan. Sebab apa? Sebab haruan itu tujuannya ialah untuk membetulkan cairan, untuk proses supaya herba kita boleh masuk dalam tubuh badan kita. Jadi jangan putus asa. Mereka yang guna bajakah tapi belum menunjukkan kesannya, dengar pesanan Pak Haji, tambah saja satu lagi kapsul haruan. 3 pagi, 3 petang, 3 malam. 3 pagi, 3 petang, 3 malam bersama dengan kapsul bajakah. InsyaAllah kalau sis itu tumbuh di mana? Di ginjal, di hati, ada juga fibra, ada yang lain lagi, insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Bila kita bercakap pula tentang lemah, lesu, kita bercakap lagi tentang kencing manis, maka ada satu produk yang bagus sekali yang digunakan di tempat Pak Haji ialah Plantisol. Plantisol. Maka kita menggabungkan Plantisol bersama dengan minyak habatus sauda. Kerana kebanyakannya orang yang berlaku pesakit kencing manis ini, dia sudah gangguan saraf, kakinya panas, tak boleh tidur malam. Jadi kita bagikan dia dengan habatus sauda sekali dengan Plantisol. InsyaAllah sejauh apa yang Pak Haji berikan, 3 Plantisol, habatus sauda bentuk minuman dan juga kapsul daripada kapsul haruan, Masya Allah memberikan kesan. Ya, kalau dalam bacaan milimol per liter itu kebanyakan bawah daripada 10 dan mempunyai bangkit semula. Tenaga yang lemah, letih, lesu, lolai, loyo itu bangkit semula, insya-Allah dengan izin Allah. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita nak menerapi orang, kita kena lihat yang paling cepat, yang paling berkesan, yang paling efektif. Sebab kalau kita bagi dia tak berkesan, tak efektif dan tidak memberikan tidak berikan kesembuhan yang cepat, membuatkan orang itu tidak boleh bertahan dengan kita lama. Sebab ketakutan, kesakitan dan juga ia akan menghilangkan kepercayaan bagi kita. Jadi
ambil apa yang telah Pak Haji sebutkan ini, kerana ini adalah hasil daripada penelitian Pak Haji sendiri telah beri kepada pesakit-pesakit. Dan sekarang kita sedang membuat kursus. Kita tak namakan kursus, kita namakan bengkel. Bagi mereka yang sudah ada klinik, yang sudah boleh mempraktikkan produk-produk daripada HPA, maka boleh mohon untuk mengikuti program 3 hari 2 malam untuk mendapat bengkel, diskusi langsung bersama dengan Pak Haji dan melihat bagaimana perawatan. Kita learning by doing ataupun learning by showing. Kita lihat bagaimana Pak Haji merawat orang pada setiap hari. Kita tengok bagaimana Pak Haji berkomunikasi dengan orang dan bagaimana kita untuk nak memberi cadangan pemakanan tersebut. Ini sangat penting. Sangat penting. Sebab kalau kita hanya tahu tentang herba, kita tahu cara gunanya, tapi cara nak menyampaikan kepada orang itu tidak menyentuh hati seseorang. Bila tak sentuh hati orang, kadang-kadang orang tak mau beli. Bukan sebab apa? Ataupun orang mencuba tapi tak berpanjangan. Sebab apa? Sebab tidak menyentuh hati dan perasaan mereka. Itulah. Jadi oleh sebab itu ikut pelatihan selama 3 hari 2 malam ini dengan menghubungi dengan Puan Syikin, nombor yang telah kita berikan itu. InsyaAllah dia akan banyak membantu ibu, bapa, ayah, ibu ya yang mengikuti program bersama dengan program pengobatan kita di Yan Kedah ini. Ya. Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji mengalu-alukan kedatangan kita semua untuk kita lebih memantapkan lagi tentang pengobatan yang kita adakan pada masa ke semasa. Masya-Allah. Baik, bagi soalan yang seterusnya iaitu pertanyaan bagaimana nak menumbuhkan rambut. Nak tumbuh rambut nak guna apa ya? Antara yang paling baik untuk menumbuhkan rambut ialah menggunakan minyak. Satu minyak kemiri ya, buah kemiri. Ini ada kemiri, ada yang dihasilkan dengan cara bakar. Itu juga sangat baik untuk menumbuhkan rambut. Minyak kemiri ada dengan kita di Malaysia pun ada, di Indonesia pun ada minyak kemirinya itu. Kalau kita tak mahu guna minyak kemiri, kita boleh gunakan untuk kita makan. Kita boleh gunakan VCO, kita boleh gunakan bersama dengan mengkudu. Ya, kerana mengkudu itu salah satu daripada herba yang boleh menumbuh dan menghitamkan rambut. Jadi kalau rambut itu mula gugur sikit-sikit, cepat-cepat guna VCO. Kerana VCO itu dia menguatkan, dia beri makanan kepada akar rambut tersebut dan dia menguatkan supaya jangan gugur, jangan putus, jangan pecah, jangan bercabang. Jangan berbuah lah. Jadi dia jangan kering sangat. Kalau rambut itu kering, dia terpecah lagi di bahagian depannya. Dia mudah putus, mudah gugur. Jadi oleh sebab itu maka kita gunakan daripada minyak VCO. Kalau tak ada minyak kemiri. Makanannya mengkudu juga boleh kita gunakan. Dan juga kita boleh gunakan HGH, Human Growth Hormone. Boleh kita gunakan untuk meningkatkan lagi pengeluaran rambut yang ada ya. Jadi itu di antaranya. Baik. Ada orang bertanya kepada Pak Haji macam mana kalau dah botak. Dah botak ni, bolehkah lagi kita ubatnya? Jawapannya boleh atau tidak sejauh mana kita menggunakan herba, istiqamah kita gunakan herba. Ya. Tetapi kalau nak lebat betul-betul macam rambut orang yang tidak mempunyai pemasan itu, bagi Pak Haji mungkin agak sukar sikit. Tetapi kalau kepala botak tu pun tak mengapa. Bagi Pak Haji nampak orang yang tak ada rambut tu nak nampak lebih ganteng. Ganteng bahasa Indonesia. Jadi lebih lelaki lah, lebih lelaki. Masya-Allah ya. Tapi kalau rambut panjang itu lagi cantik ya. Kalau rambut yang panjang dirapi-rapikan lagi cantik. Yang penting guna shampoo, cuci rambut tu. Kalau rambut panjang tu kalau pun tak pernah cuci, jadi masya-Allah ya. Jadi rambutnya Rasulullah itu panjang sampai ke paras bahu ni, tetapi ikan mayang cantik rambutnya itu. Ya. Jadi oleh sebab itu rambut adalah salah satu daripada mahkota daripada diri kita sendiri. Kalau yang perempuan pula macam mana ya? Yang perempuan pun macam tu juga. Kalau sudah pakai kerudung, pakai tutup kepala itu ya, dalam keadaan lembab-lembab itu sebagainya, harus kering dulu betul-betul, sapu minyak
Jangan sampai bila dia buka saja itu, wah, jadi rambutnya itu. Jangan sampai begitulah. Jadi maksudnya ditata dengan baik. Namanya tata rias. Tata rias bagi seorang perempuan. Bagi nampak, bukan kepada orang lain, nampak kepada suami kita, nampak cantik sekali. Dengan rambutnya yang terjaga rapi. Ni kuku-kuku, Pak Ji dah sebutkan tentang pedicure, manicure. Jadi kita kena jaga betul-betul ni sebagainya. Jadi itu di antaranya banyak di kalangan kita yang tak suka bercakap tentang soal-soal kecantikan ni. Dia kata kecantikan ni apa benda yang sepele. Betul kan macam tu? Tak betul. Ya, Rasulullah itu seorang yang masya-Allah, yang terhias cantik ganteng Rasulullah SAW itu, dan wangi lagi, senang didekati orang. Sudah itu ada senyuman yang menarik pula, ada pakai minyak wangi pula. Kita pun kena begitu juga, kena memakai minyak wangi-wangian. Masya Allah ya. Itu adalah di antaranya. Kemudian soalan yang seterusnya ialah batuk lama, suara serak. Ini batuknya lama, dah lama dah batuk dan sampai suaranya jadi serak. Apakah dia herba yang kita nak gunakan? Masya Allah. Pak Ji dah sebutkan batuk ini dia adalah bahasa. Bahasa apa? Mungkin bahasa jantung. Mungkin bahasa di dalam kelemahan dalam organ-organ yang lain. Jadi oleh sebab itu maka perawatan batuk ini dia kena rawat sama seperti merawat jantung. Ya, jadi apa tu? Iaitu kita kena lihat dia. Boleh juga kita menggunakan propolis. Boleh kita gunakan madu. Ya, madu daripada madu kelulut. Boleh juga kita gunakan dia untuk menghilangkan batuk ni daripada sarang burung walet. Itu dingin, untuk tujuan untuk dingin. Jadi boleh kita gunakan itu. Bergantung, mari kita lihat dulu di atas lidahnya itu ada selaput tebal atau tidak. Kalau ada selaput tebal warna putih, itu tandanya panas. Kita kena ambil satu yang dingin. Apa satu yang dingin itu? Water booster, satu yang dingin. Ataupun sarang burung, sesuatu yang dingin. Atau boleh juga kita ambil daripada sumber-sumber yang lain seperti yang boleh mendinginkan tubuh badan kita itu. Seperti biji selasih kita boleh ambil, kembang semangkuk, getah daripada getah anggur dan sebagainya. Ini tujuannya adalah untuk mendinginkan tubuh badan kita. Dan ingat, kalau kita sudah batuk begitu, kalau ada herba yang kita duk makan tu, kena berhenti sebentar lah. Kerana kemungkinan herba yang kita makan tu dia jadi panas. Dan salah satu ubat batuk yang sering digunakan ialah gamat emas. Boleh kita gunakan juga. Tetapi kalau batuk itu batuk dingin, kalau batuk itu batuk panas, guna gamat emas, dia lagi-lagi batuknya lagi. Jadi oleh sebab itu maka kita kena lihat. Jadi ada satu produk yang dikeluarkan namanya Madulia. Madulia itu madu yang dicampur dengan halia untuk tujuan ubat batuk. Boleh juga kita gunakan. Yang pentingnya orang yang ada batuk ni dia kena tidur, dia dapat tidur yang deep sleeping. Kalau dia tak dapat deep sleeping, batuknya ini akan berterusan. Sebab penyembuhan batuk dalam tidur. Jadi oleh sebab itu, selalunya Pak Haji akan bagi OTS. Aneh kan OTS? Kita semprot saja di bahagian lengan di sebelah kiri ini. Kita semprot dekat sini. Kemudian orang itu akan tertidur. Bila dia tidur, dia sudah tak batuk lagi. Bila dia bangun pada selepas itu, dia sudah tidak batuk lagi. Jadi oleh sebab itu, batuk dirawat dengan menggunakan OTS dengan kita semprot di sini. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ubat batuk. Ya. Kemudian begitu juga ubat batuk juga boleh gunakan minyak bubut atau MPH, boleh gunakan dengan kita minum. Minyak penawar rimba juga boleh guna untuk ubat batuk. Dan apa juga ubat batuk boleh guna juga dengan IMS. IMS juga boleh gunakan ubat batuk. SJ2 ataupun embun umum pagi juga boleh gunakan sebagai ubat batuk. InsyaAllah itu salah satu daripada terapi yang sangat baik. Apatah lagi kalau suara sudah serak, batuk tak mau hilang sebagainya. Dan kalau batuk itu masih lagi tak hilang, apa sebabnya?
Sebab asam di dalam tubuh badan kita terlalu tinggi, asid dalam tubuh badan kita terlalu tinggi. Macam mana cara nak keluarkannya? RO+, satu minuman yang ada yang dikeluarkan oleh HbA yang dikenali sebagai RO+. InsyaAllah kita minum itu dengan izin Allah sembuh. InsyaAllah. Yang itu yang telah kita praktikkan. Baik, soalan yang ketujuh iaitu ibu hamil. Ya, apabila mereka yang mengikut kaedah pijatan yang Pak Haji tunjukkan semalam, iaitu kita pijat di tulang belakangnya, iaitu dengan daripada atas ke bawah, kemudian kita menolak daripada kiri dan sebelah kanan naik ke belah atas. Itu apakah boleh dilakukan kepada ibu hamil? Boleh dilakukan, tapi dalam keadaan duduk. Ya, kalau orang yang tak hamil boleh buat sambil dia tengkurap atau menerak. Tetapi kalau orang yang hamil boleh, tapi dengan cara dia duduk. InsyaAllah ini melegakan tulang belakang, menghilangkan rasa sakit, ngilu, lemah daripada pinggang kita dan urat-urat kita dengan izin Allah. Itulah dia satu praktik yang sangat mudah dipraktikkan, insyaAllah. Baik, kita berhenti dulu untuk memberikan ruangan pada iklan. Terima kasih. Jika di kampung-kampung, buah ini sering ditanam dan dibiarkan saja bergelimpangan membusuk di tanah begitu sahaja. Mengkudu, Morinda citrifolia. Tahukah anda, mengkudu telah digunakan sejak turun-temurun dan menjadi warisan generasi. Antara kelebihan herba mengkudu ialah merawat artritis, menurunkan risiko gout, meningkatkan tenaga, melembapkan kulit, anti penuaan, baik untuk kesihatan rambut dan kulit kepala, anti kanser, meningkatkan imuniti, anti stres dan merawat demam. Kapsul mengkudu adalah racikan istimewa Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, pakar herbalis ASEAN, owner dan founder HbA International. Dapatkan kapsul mengkudu keluaran HbA International. Ia dianggap sebagai pohon emas kerana setiap bahagiannya mempunyai keistimewaan tersendiri sebagai tujuan sajian dan perubatan. Roselle, Hibiscus sabdarifera. Lebih menarik, kandungan vitamin C di dalam Roselle 70 kali ganda berbanding sitrus. Antara manfaat Roselle ialah mengawal cairan dalam tubuh, mencantikkan kulit, mata dan rambut, merawat penyakit kardiovaskular. Ia bersifat painkiller, mencairkan asid dalam badan, menangani masalah kurang darah, anti radang, anti parasit, menghilangkan batuk dan sakit tekak, serta menstabilkan hormon. Kapsul Roselle, racikan istimewa Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, pakar herbalis ASEAN, owner dan founder HbA International. Dapatkan kapsul Roselle keluaran HbA International. Alhamdulillah, kita sambung lagi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semakin menarik. Ini ada satu pertanyaan, iaitu bagaimana ketersumbatan darah, saluran darah di tepi leher ini yang dikenali sebagai right internal carotid, yang di bahagian kepala juga, menyambung di bahagian kepala. Dan biasanya kalau berlaku kepada anak-anak ini, di mana dia akan menyebabkan ketersumbatan darah di bahagian otak. Ini sangat penting untuk kita faham. Baik, apa juga yang berlaku di bahagian kepala, seperti mana yang Pak Haji dah sebutkan, bahawa yang terbaik sekali ialah manggis, iaitu manggis cap ataupun kapsul daripada
kulit manggis. Kerana kulit manggis ini kita faham ya bahawa dia mempunyai berbagai bahan-bahan yang istimewa kalau dikomparekan dengan buah-buah yang lain, dikenali sebagai buah ratu. Dan Pak Haji telah banyak kali mencuba bagi mereka yang mempunyai masalah sakit kepala. Sakit kepala selalu ya, kadang-kadang sampai 5-6 tahun sakit kepala bergantung dengan Panadol. Tapi alhamdulillah selepas mengambil daripada kapsul daripada kulit manggis ini, masya-Allah sembuh dengan izin Allah. Ini yang Pak Haji katakan ajaib herba ni. Jadi kalau apa juga yang berlaku di bahagian kepala ini, maka kita rawat dia dengan buah manggis ya, dengan kulit manggis. Jadi itu di antaranya. Baik, bukan itu sahaja ya. Ada kadang-kadang kita selalu dengar ada satu nama hydrocephalus, di mana tak boleh keluar dia pun cairan air daripada cairan dan kepalanya, itu menyebabkan kepala itu menjadi besar. Memang di sudut dasarnya ada beberapa herba yang perlu ada. Kena ada mengkudu, kena ada kunyit, kena ada sambiloto ya, dan itu adalah antara herba yang mesti ada di dalam kita merawat masalah untuk pegaga. Itu ada 4 herba yang mesti ada ya. Jadi kalau kita gunakan kunyit boleh, kita campurkan dia dengan pokok cerita sambiloto. Kita mencampurkan dia juga dengan dengan menggunakan dia punya pegaga. Boleh kita gunakan, mengkudu juga boleh kita gunakan. Tetapi ada kaedah lain yang boleh kita gunakan, iaitu menggunakan kulit daripada kulit manggis. Itu yang sangat-sangat baik, insya-Allah kalau kita gunakan memang cepat. Namun begitu, ada lagi herba yang terbaru yang kita keluarkan, SGH. SGH ini kita gunakan sepatutnya ya, pada tubuh badan anak itu dia ada doktor dia sendiri. Human growth hormone itu menjadi doktor kepada anak itu, hormon pertumbuhan menjadi besar dan sebagainya. Begitu otaknya akan sempurna, sistem dan otaknya akan sempurna dengan adanya human growth hormone ini. Tetapi oleh kerana kemungkinan ada masalah dengan human growth hormone ini, menyebabkan masalah kepada kepala anak tersebut dan menyebabkan berlakunya berbagai-bagai penyakit seperti hydrocephalus dan juga penyakit right internal carotid ini. Jadi oleh sebab itulah maka Pak Haji nak cadangkan kita gunakan AGH. Ada satu kes ya Pak Haji nak berkongsi di sini, tetapi kes ini telah dicoba oleh seorang PGS kita, Ustaz Zuhaimi ya, di Jetra, di mana telah datang seorang anak yang sudah berusia lebih kurang dalam 5-6 tahun. Anak tersebut dia tak boleh berjalan. Dia tak boleh berjalan dan dia terpaksa duduk atas kursi. Dia dikatakan akan menghadapi masalah itu sampailah dia ke dewasa nanti. Baik. Bila kita berikan dia dengan SGH, dengan wave, dia alhamdulillah dia boleh, bukan hanya takat boleh berjalan, boleh berlari. Ini membuatkan sebagai satu special case yang cukup menarik yang untuk kita bincangkan. Baik. Apa hubungan dengan otak? Jadi kesemuanya itu ada hubungan dengan otak, ada hubungan dengan saraf yang dikenali sebagai neural nerve. Jadi oleh sebab itu maka bagi masalah-masalah yang berlaku di kepala ini, termasuk juga orang stroke, termasuk orang yang ada Parkinson, termasuk juga orang yang mempunyai permasalahan begitu, maka kita gunakan dia SGH. Cepat sekali ketika kita menggunakannya, insya-Allah. Baik, kemudian ada lagi satu pertanyaan, iaitu anak lelaki yang radang darah, otaknya kecil menjadi semakin kecil. Jadi ini pun saraf. Ya, peradangan darah ini kita nak rawat dia seperti apa? Kita terpaksa gunakan. Ada satu lagi yang dikenali sebagai water booster. Iaitu salah satu daripada herba yang kita buat adalah untuk merangsangkan supaya jangan terjadi peradangan dalam tubuh badan kita. Boleh jadi peradangan di dalam jantung, boleh jadi peradangan dalam saluran darah yang menyebabkan kakinya menjadi semakin mengecil dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan salah satu kaedah metodologi yang telah kita gunakan. Masya Allah.
Dan ada soalan lagi yang ditanyakan, iaitu anak umur 11 tahun yang ada penyakit leukemia, ya, leukemia. Bagaimana cara kita merawatnya leukemia? Selalunya leukemia yang Pak Haji gunakan ialah cendawan susu harimau. Kita menggunakannya itu. Ya, jadi kemudian leukemia ini kita berikan dia juga dengan susu kambing. Ya, susu kambing yang diberikan supaya dia dapat untuk memperbanyakkan sel darah merahnya itu, insya-Allah. Dan bukan itu saja, leukemia ini kita ada herba-herba kita, dia termasuk satu penyakit kanker juga, penyakit kanser darah. Jadi biasanya kita akan bagi dia dengan ikan haruan, kapsul, dicampur juga dengan bajakah. Bajakah itu untuk semua jenis kanser yang kita berikan, insya-Allah. Kemudian seterusnya yang ditanyakan iaitu bel palsi, ya, iaitu juga satu kecacatan pada anak, ya, dan biasanya Pak Haji akan gunakan, merumuskan sekarang ini dengan menggunakan daripada HGH, ya, HGH. Jadi betapa banyaknya kegunaan HGH ini kerana bagi kepahaman Pak Haji bahawa HGH ini dia sebenarnya dia bukan ubat. Dia adalah merupakan salah satu hormon yang diperlukan oleh tubuh untuk repairing semua permasalahan yang berlaku di dalam tubuh badan kita. Jadi kalau boleh, sama juga kita menggunakan omega 3. Kalau boleh kita gunakan setiap kali kita bagi obat, kita bagi omega 3. Dan sekarang kalau boleh setiap kali kita bagi obat, kita bagi kapsul daripada kapsul haruan. Ya, haruan. Maka begitu juga bagi masalah saraf. Masalah kakinya mengecilkah, kepalanya mengecilkah, ada epilepsi kah, balpasi kah, hidrosipalus kah, yang melibatkan itu, yang melibatkan saraf, dia tak boleh berjalankan dan sebagainya, kita menggunakan daripada HGH yang diberi bersama dengan kapsul haruan. InsyaAllah kaedah ni sangat-sangat berjaya dan Pak Haji mengharapkan bahawa insyaAllah kita akan cuba mempelajarinya. Selamat datang ke tempat Pak Haji nanti untuk kita membuat satu perbincangan. Baik, boleh hubungi dengan Syikin, ya, dengan Puan Syikin seperti mana yang kita berikan itu. InsyaAllah waktu yang telah kita aturkan bersama. Terima kasih semua. Sampai di sini saja Pak Haji di kaki Gunung Jerai ini, di sebelah kawasan, kalau Pak Haji duduk di sebelah laut, ini di sebelah daratnya ini. Masya Allah, satu tempat libur yang sangat cantik yang dapat kita lihat. Ya, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Jaga terletak di daerah Yan, Kedah, Darul Aman. Yan telah tersenarai di dalam 10 bandar paling bahagia 2019, menyimpan keindahan, keunikan dan kecantikan alam ciptaan Allah. Salah satu keunikan Yan ialah air mata air Tanjung Jaga. Terletak 5 km dari Pekan Yan, Tanjung Jaga juga dikenali dengan nama Teluk Air. Air Tanjung Jaga sering menjadi tumpuan para penduduk setempat dan luar daerah ini kerana airnya yang segar dan air semula jadi yang baik untuk kesihatan. Jaga ini digunakan dalam perawatan oleh Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA International, pakar herbalis ASEAN. Masya Allah, dengan izin Allah, terdapat banyak testimoni dan pembuktian untuk sakit stroke, breast cancer, dan banyak lagi, biiznillah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad Rasulullah Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar segala puji hanya bagi Allah bila dipuji kejayaan kita sebenarnya bukan milik kita oleh itu sedarlah sentiasa semuanya dari Allah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad Rasulullah hati gembira terasa bahagia itulah tanda nikmat darinya ingatlah Allah syukur padanya ucapkanlah Alhamdulillah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar segala puji hanya bagi Allah Lihatlah alam terbentang luas langit cerah memayungi bumi hati terasa kebesarannya ucapkanlah Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar segala puji hanya bagi Allah ketika hati sedih dan pilu kerana ujian melanda ingatlah ia sementara ucapkanlah innalillah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar segala puji hanya bagi Allah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad Rasulullah Berjuang menempah susah menanggung derita menungkah fitnah
bukan sedikit pedih yang ditagih. Berjuang artinya terkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua jadi pilihan, dunia yang fana atau syurga. Berjuang tak pernah senang, ombak derita tiada henti. Kenang resah silih berganti, inilah sunnah Orang berjuang. Malamnya bagai rahib merintis sayu, diiris dosa air mata. Siangnya bagaikan singa dirimba, memerah keringat dan curah tenaga. Berjuang artinya terkorban, rela terhina kerana kebenaran. Antara dua jadi pilihan, dunia yang fana Atau syurga. Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, Pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah. Pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih, pandangan hati itu yang hakiki. Kalau hati itu bersih. hati kalau terlalu bersih, pandangannya akan menembus hijab. Hati jika sudah bersih, firasatnya tepat kehendak Allah. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Hati tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir tumpuan manusia. Di tempat jatuhnya pandangan Allah, jasad lahir tumpuan manusia. Utamakanlah
Perjalanan ini masih jauh di tengah samudra luas, dan pantai tidak kelihatan, lelah mata memandang di bawah langit Ar-Rahman. Atas rahmatnya bertiupan angin, meniup mengikut tujuan, bintang terang menjadi panduan. Bersyukur padamu Tuhan, mudah dirasa sepanjang jalan. Kita bersama, sama dengan satu cita. Kita bersama, sama merasa indah di jiwa. Perjalanan ini kan kita tempuhi, yang telah berlalu terasa masih baru. Tenang juga air lautan, berkilauan di suluh rembulan. Dalam hati doa berpanjangan, nikmat yang dirasai di bawah langit Ar-Rahman. Kita bersama, sama dengan satu cita. Kita bersama, sama merasa indah di jiwa. Perjalanan ini kan kita tempuhi, yang telah berlalu terasa